Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan perempuan. Sekarang jam pun dah pukul 12.30 malam lebih. Saya buat video ni untuk student-student politeknik SEM 5. Saya dapat panggilan telefon tadi dari lecturer Politeknik Port Dickson, minta saya buat online talk dengan student-student politeknik, around dalam 500 student dalam 3 jam pada 6 hari bulan Oktober 2021, discuss tentang bisnes, macam mana nak jadi usahawan yang berjaya, macam mana nak mulakan bisnes. Kita talk tentang bisnes lah. Sebab saya alumni Politeknik Port Dickson, tapi minta maaf saya tak dapat terima tawaran tu. Saya tak dapat bersama nak menjayakan program Politeknik Port Dickson tersebut sebab saya amat sibuk, jadual saya sangat padat. Saya cuba cari ruang untuk bantu untuk bersama menjayakan program yang dianjurkan oleh Politeknik Port Dickson, untuk bagi pendedahan kepada student-student politeknik yang SEM 5 ni, bagaimana the real business world, macam mana the real business, macam mana kita mula bisnes, macam mana kita hadapi cabaran-cabaran dalam bisnes. Tapi minta maaf saya tak dapat nak terima jemputan tu sebab tarikh tersebut, tarikh yang lecturer politeknik minta tu 6 hari bulan Oktober 2021. Tarikh tu saya terlalu sibuk, dan alhamdulillah projek-projek pun dah mula nak banyak balik, customer dah mula contact, telefon dah mula busy. Saya pun dah mula sibuk dengan menjawab WhatsApp, menjawab call, pergi site visit sini, site visit sana, buat quotation sini, quotation sana. Alhamdulillah, nampaknya keadaan dah semakin baik. Ekonomi insya-Allah mungkin akan pulih seperti sebelum ni. Saya tak nak berletih panjang sebab jam pun dah pukul 12. Saya pun letih. Saya kena tidur awal sebab besok saya ada meeting dengan customer. Kerja dah nak siap, saya nak ambil payment. Lepas tu saya nak selesaikan beberapa set projek yang lain. Jadi saya akan cerita ringkas saja macam mana nak berjaya dalam bisnes. Okey, yang pertama tuan-tuan, anda adik-adik semua, student politeknik Port Dickson atau seluruh politeknik Malaysia atau di mana saja, bukan politeknik sajalah, walaupun kolej vocational ke, IKM, IKBN, Giat Mara. Minta maaf tuan-tuan kalau saya cakap tak betul, minta maaf, saya mengantuk. Saya patutnya sekarang time saya rehat, tapi saya kuatkan juga untuk bagi talk, untuk membuka minda student-student politeknik SEM 5 ni. Walaupun saya tak hadir dalam menjayakan program yang dianjurkan Politeknik Port Dickson tu, tapi saya bantu buat off record video, dan boleh tengok video ni di channel YouTube saya lah. Pertama, kalau kita nak berjaya dalam bisnes, 3 benda ni kena ada dulu. Pertama, bangun awal. Orang yang berjaya dalam berniaga, orang yang bangun awal. Jangan suka bangun lambat. Ramai saya tengok anak-anak muda sekarang, adik-adik sekarang suka sangat tidur lambat, bangun lambat. Kalau anda bangun lambat, macam mana nak berjaya dalam bisnes? Kena bangun awal. Sebab setiap kejayaan akan ada ujian-ujian dia. Ujian pertama dalam hidup kita untuk menjadi usahawan berjaya, ujian pertama, ujian yang paling ringan tapi yang paling ramai yang tak boleh hadap. Ujian yang paling ringan, yang paling senang, paling mudah kita nak atasi, tapi yang paling ramai tak boleh hadap, paling ramai yang gagal dalam ujian ni adalah pertama, bangun awal. Ramai sangat orang nak berniaga, cita-cita tinggi, azam tinggi, dia punya semangat kuat, tapi bila anda tak boleh bangun awal pagi, anda hanya hangati ayam saja. Kamu semua tu hanyalah sembang kosong saja, sembang mulut saja, tapi isinya tak ada. First, nak berjaya dalam bisnes, bukan bisnes, dalam hidup saja, dalam hidup sekalipun,
Kalau anda nak berjaya dalam bisnes, pertama bangun awal. Bangun awal pagi. Pukul 10, pukul apa? Pukul 6 pagi ke, 5:30 pagi ke. Kan? Bangun awal pagi pertama. Kedua, apa dia? Mandi. Biasa ramai kita ni, ramai orang Islam ni bangun, solat subuh, ambil wuduk, sembahyang subuh, tidur balik. Betul tak? Tak boleh macam tu. Bangun awal, mandi. Ini step nombor 2 nak mencapai kejayaan dalam bisnes, dalam berniaga. Bangun awal, mandi awal. Lepas tu, nombor 3, solat awal. 3 benda ni buat dulu. 3 benda ni buat dulu. Mandi awal, bangun awal. Minta maaf adik-adik semua. Abang handsome dah ngantuk, dah penat. Tapi tak apalah, tak ada masalah. Kalau malam ni tak buat video, bila lagi nak buat? Saya Alhamdulillah Allah gunakan kesibukan yang melampau sibuk. Tapi tak apa, Alhamdulillah tak ada masalah. Ada sikit ruang ni. Sebelum saya nak tidur ni, saya cerita sembang sikit sama adik-adik ni semua. Dengan student-student Politeknik SEM 5, ataupun yang dengar video ni, yang tengok video ni, sekali dah untuk anda semua boleh dengar, boleh buat kalau nak buat. Saya ulang sebab kenapa saya ulang banyak kali? Sebab manusia ni suka terlupa. Ni anak sulung saya dah 9 tahun dah, YouTuber juga tu. Sebab manusia ni kalau cakap sekali tak ingat, 2 kali tak ingat, 3 kali pun tak ingat. Cakap banyak kali baru ingat. Pertama, bangun awal. Bukan bangun awal pukul 10 pagi. Anak nombor 2 saya, 6 tahun, Ishkina. Ayah tengah bagi talk dekat abang-abang Politeknik. Bangun awal tu pukul 6 pagi, 5:30 pagi. Kalau boleh bangun awal tu mandi, pergilah masjid. Tu lagi baik lah. Tapi kalau tak dapat masjid, sembahyang rumah pun boleh juga. Tapi bangun awal, mandi, solat awal. 3 ni buat dulu. Ini waktu subuh. Waktu tengah hari, Zuhur, solat awal. Asar, solat awal. Maghrib, solat awal. Isyak, solat awal. Okey, tu tip nombor 2. Tip nombor 1 apa tadi? Bangun awal, mandi awal, solat awal. Tip nombor 1. Tip nombor 2, awalkan solat. Bila dengar je solat tu, cepat-cepatlah solat, bersedia untuk solat. Ataupun sebelum masuknya waktu tu anda dah sedia dah. Macam tu. Ramai yang tak boleh buat benda ni. Benda yang senang, benda yang simple, tapi ramai yang tak boleh buat. Cuba buat. InsyaAllah, jika anda boleh buat, kamu semua boleh buat, InsyaAllah kejayaan InsyaAllah akan datang kepada kamu semua. Okey. Nombor 2, bangun solat awal. Okey, nombor 3. Kena ingat, orang yang bukan bisnes ni, yang makan gaji, semayang dia 5 je wajib. Waktu wajib solat dia 5 je. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, 5. Tapi kita ni orang bisnes, orang yang berjaya, kalau anda makan gaji pun tapi anda nak sukses, buat tambahan 2 lagi. Semayang kena tambah 2 lagi. 5 wajib, 2 sunat. Apa dia? Subuh, duha, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, tidur sekejap, bangun balik, tahajud. Okey. Faham Subuh, duha, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, tidur sekejap, bangun, solat tahajud. Okey. Nombor 3. Tu. Buat tu. InsyaAllah anda akan nampak kejayaan dia. Sebab kejayaan kita ni bukan pada kita baca buku banyak, bukannya kita baca jawab peksa tu dapat 4 flat, CGPA dapat 4 flat. Bukannya kejayaan tu datang dengan kita ni pandai bercakap, pandai buat kerja, ilmu kita tinggi. Tak, kejayaan tak datang dengan tu semua. Kejayaan datang dengan redha Allah, dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah, dengan izin Allah. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai je orang yang ada degree kat Malaysia ni, betul tak? Cuba tengok di sekeliling kita tu, abang-abang anda ke, akak-akak kamu semua ke, atau saudara mara kamu semua ke,
Ramai sangat manusia yang ada degree, ada PhD, ada master, diploma ni bersepah lah. Setakat sijil SKM ni bersepah. Cuba tengok orang yang saya tak nak cerita yang rendah-rendah, tinggi-tinggi je, PhD, degree lah. Cuba tengok ramai tak kat Malaysia ni orang yang ada degree menganggur. Ramai tak? Cukup ramai. Jadi siapa kata degree tu ataupun education yang tinggi tu menjamin kekayaan, menjamin kesenangan? Tak ada. Ramai je orang yang tak sekolah pun berjaya, kaya raya. Jadi ingat, yang bagi rezeki Allah. Nombor 1 tadi bangun awal, mandi awal, solat awal. Nombor 2 awalkan solat. Nombor 3 tambah 2 lagi solat sunat, solat duha dengan solat tahajud. Okey. Nombor 4. Nombor 4 apa? Nombor 4 ni mengaji. Hari-hari kena mengaji Al-Quran. Sebab insya-Allah dalam Al-Quran, dalam kita baca Al-Quran tu, ayat Al-Quran tu, insya-Allah ada hasiat-hasiat dia untuk kebaikan kita. Salah satu hasiat dia adalah Allah akan murahkan rezeki kita. Jadi bacalah ayat apa yang anda suka. Tapi saya suka sharekan apa yang saya baca lah. Ayat yang saya suka baca adalah pada awal pagi sebelum saya keluar rumah, sebelum keluar pergi bekerja tu, saya akan baca dulu surah Al-Waqiah. Ayat kalau dekat Quran tu nombor dia nombor 56. Surah Al-Waqiah. Baca surah Al-Waqiah tu, insya-Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, siapa umat aku yang baca surah Al-Waqiah setiap hari, insya-Allah dia tak akan fakir. Maksudnya dia tak akan miskin, tak akan fakir lah, insya-Allah. Lepas tu waktu malam, lepas maghrib atau lepas isyak, biasa saya akan baca ayat surah Yasin, surah Yasin. Surah Yasin ni insya-Allah adalah tak salah saya, ulama kata hati Al-Quran. Kalau saya salah tolong betulkan. Tak salah saya, ulama kata lah hati Al-Quran. Jadi baca surah Yasin. Banyak hasiat lah surah Yasin tu. Surah Yasin tu ada banyak hasiat dia, termasuk untuk penyembuhan. Dan salah satu hasiatnya adalah memurahkan rezeki kita, insya-Allah. Dah 4 dah kan? Dah 4 dah. Baca Al-Quran surah Yasin. Ataupun kalau anda tak nak baca surah Yasin ni, bacalah surah apa-apa pun, janji baca Al-Quran. Al-Quran. Nombor 5. Nombor 5 ni rajin-rajin bersedekah. Rajin-rajin bersedekah. Kalau anda ada duit, sedekahlah banyak sikit. Kalau tak ada duit, ada makanan, sedekahlah dekat kucing ke, kan? Dekat apa lagi? Dekat burung ke. Bagi sedekah, suka bagi sedekah. Insya-Allah bila bagi sedekah ni mudah rezeki tu, senang, ringan je, insya-Allah. Rezeki ni melempar ruah akan datang, akan senang je Allah bagi pada kita. Rezeki kita akan murah aja, melempar ruah. Kalau kita kontraktor, insya-Allah projek ni ada banyak je. Lumayan je kita dapat dia punya harga tu kan. Okey. Dan yang paling baik sedekah apa? Yang paling baik sekali, insya-Allah bagi saya, pendapat saya, saya buat sedekah kepada makhluk Allah yang dah tak boleh cari rezeki. Sedekah pada makhluk Allah yang dah tak boleh cari rezeki. Okey. Biasanya kita sedekahkan pada kucing. Kucing boleh cari rezeki. Kalau kita tak bagi dia makan pun, insya-Allah dia boleh cari tempat lain makan. Orang miskin kalau kita sedekah kat dia pun, insya-Allah mungkin ada orang lain yang akan sedekah kat dia. Zakat akan dapat zakat, ataupun apa jabatan kebajikan akan bagi dia duit, akan bagi dia belanja kan. Jadi sedekah pada kepada makhluk yang dah tak boleh cari rezeki. Siapa dia? Orang yang dah mati lah. Orang yang dah meninggal. Orang yang dah meninggal ni, dia dah tak boleh cari rezeki lagi dah. Dia mengharapkan bantuan daripada yang hidup ni, kita yang hidup ni. Sayang, ni anak. Ni anak saya nombor 3, Shika. Ayah nak buat ni, ayah nak buat video. Masih dekat ya. Ni anak saya nombor 4. Israf. 2 tahun. Okey, dah pening kakak, okey. Okey, tu ni kakak. Ya. Ni kakak. Hai sayang. Orang yang dah mati, dia dah tak boleh cari rezeki lagi dah. Jadi kita kena sedekah dekat dia.
sedekahkan ayat-ayat Quran kan. Ya Allah, tolonglah hadiahkan hasiat ayat surah Yasin ni kepada si mati. Siapa dia? Mungkin kalau anda dah mungkin ibu bapa anda yang dah meninggal, sedekah daripada ibu bapa. Kalau ibu bapa masih hidup, mungkin wan atau nenek atau datuk dah meninggal, sedekah kepada datuk. Macam tu. Sedekahkanlah pada ahli keluarga kita yang dah tak ada lagi. Contohnya saya selalu sedekahkan pada arwah nenek dengan arwah wan lah. Saya panggil nenek ni wan ni. Arwah wan saya dengan arwah datuk saya. Setiap kali saya baca Yasin, insya-Allah setiap kali saya baca Yasin, saya akan sedekahkan. Ya Allah, tolonglah tolonglah sedekahkan hasiat surah Yasin ni kepada arwah wan saya dan arwah datuk saya. Nama ni siapa? Macam tu. Insya-Allah Allah akan mudahkan rezeki kita, sebab kita bantu bagi rezeki, bagi sedekah kepada keluarga kita yang dah tak ada, yang meninggal dia. Sebab kalau orang dah meninggal ni dah tak boleh cari rezeki lagi dah. Dia harapkan anak-anak dia yang soleh lah, atau cucu-cucu dia yang soleh ke, untuk hadiahkan kepada dia, doakan kepada mereka ataupun bila saya pergi tengok dekat tepi-tepi bank, biasa dekat tepi bank lah, biasa kita pergi bank, dekat tepi bank tu ada orang jual Al-Quran. Dia jual Al-Quran, dia kata Al-Quran ni kita bayar, lepas tu Al-Quran tu akan disedekahkan kepada pusat-pusat tahfiz ke mana-mana tempat yang memerlukan. Jadi itulah nama dekat situ. Jadi contohnya satu Al-Quran tu 300, contoh 300. Jadi tulis nama Al-Quran ni nak sedekah kepada siapa. Biasa saya akan tuliskan, saya akan bayar 300 daripada orang yang dekat tepi bank yang buat wakaf Al-Quran tu. Saya tuliskan Al-Quran tu, saya sedekahkan Al-Quran ni, pahala sedekah tu untuk arwah wan saya, arwah datuk saya, nama sekian-sekian. Jadi insya-Allah Al-Quran yang disedekahkan kepada tempat-tempat yang berkaitan tu, setiap kali Al-Quran tu digunakan, dibaca, ditelaah, dimanfaatkan oleh orang lain, insya-Allah pahala dia tu akan dapat kepada wan dan arwah datuk saya berterusan. Macam tu. Kalau tuan-tuan bagi makan, contohnya nampak orang miskin, nak bagi makan orang miskin kan, niat, ya Allah tolong sampaikan pahala sedekah ni, makanan ni kepada arwah wan saya, arwah datuk saya, atau arwah kalau yang dah meninggal mak bapak, arwah mak atau arwah bapak, atau arwah sesiapa saja yang anda sayang yang dah tak ada lagi. Macam itulah. Okey. Banyak lagi tips saya nak share sebenarnya. Banyaknya tip-tip keagamaan lah. Sebab yang bagi kita ilham Allah. Alhamdulillah. Yang bagi kita ilmu Allah. Yang membuatkan ilmu kita bermanfaat kepada diri kita Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk daripada Allah izinkan, yang baik pun Allah izinkan. Jadi tanya soalan ni adalah, kenapa Allah izinkan perkara-perkara buruk berlaku kepada anda? Atau kepada si polan. Ada sebab dia, ada kesilapan yang dia buat. Kena sedar lah. Macam tu. Okey, saya tak nak cerita panjang, video pun dah 18 minit. InsyaAllah ada rezeki nanti saya akan share lagi tip-tip bisnes, macam mana nak maju dalam bisnes. Banyak tips sebenarnya, tapi tak guna saya cerita panjang lebar, tak guna saya bagi banyak tips bisnes, tak guna saya curahkan banyak ilmu, tapi anda tak dapat buat. Jadi saya bagi 4 ke 5 tips yang saya cakap tadi tu. 4 ke 5 tips saya bagi tadi tu. 4 ke 5 ilmu. 5 ilmu kot saya ingat tadi. Okey, saya bagi 5 ilmu dulu. Buat anda semua buat yang 5 dulu, insya-Allah anda dah berjaya buat yang 5 tu nanti. Yang tu insya-Allah Allah akan izinkan ilmu-ilmu lain kepada anda, ilmu-ilmu yang lebih memberi manfaat, yang lebih baik untuk diri anda semua. Mungkin bukan dari saya, mungkin daripada orang. Allah izinkan anda berjumpa dengan orang-orang yang lebih hebat dari saya untuk beri ilmu kepada anda, ajarkan anda, curahkan ilmu dia kepada anda supaya anda berjaya. Saya bagi 5 ilmu dulu, ilmu permulaan untuk maju dalam bisnes. Saya bagi 5 ilmu permulaan untuk berjaya dalam perniagaan. Buat yang 5 ni dulu, insya-Allah berjaya buat 5 ni dengan konsisten. Insya-Allah anda jangan risau. InsyaAllah Allah akan bagi kejayaan kepada anda.
Allah akan pinjamkan kejayaan kepada anda. Allah akan pinjamkan rezeki yang banyak kepada anda Subhanahu Wa Taala. Ya, tak ada apa pun dalam dunia kita punya, sebab semua Allah punya. Jadi Allah pinjamkan kita. Allah akan pinjamkan ilmu yang memberi manfaat. Allah akan pinjamkan harta, kekayaan, kesenangan yang melimpah ruah, kecukupan. Allah akan pinjamkan kebahagiaan. Allah akan pinjamkan ketenangan. Allah akan pinjamkan segala-gala yang positif, yang baik kepada kita, yang baik kepada anda semua, insya-Allah. Jadi anda cuba buat dulu 5 ilmu, 5 tip yang saya ajarkan ni, konsisten, barulah anda layak untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan seterusnya. Ya, tak guna anda belajar banyak ilmu tapi ilmu basic yang 5 ni anda tak mampu nak buat. Terima kasih kerana menonton. Saya harap video ini memberi manfaat kepada adik-adik Politeknik SEM 5, Politeknik Port Dickson dan Politeknik Malaysia. Saya tak minta maaf tak dapat nak join online video. Saya buat off record video ni dan boleh tengoklah. Kalau anda rasa memberi manfaat, buatlah. Kalau tak beri manfaat kepada anda, terpulanglah. Saya dah berjaya, insya-Allah, dengan izin Allah, saya dah semakin berjaya, dah semakin maju. Jadi kalau anda tak nak dengar pun, tak nak ikut pun, saya tak rugi apa. Tapi kalau anda dengar, anda ikut, anda amalkan, insya-Allah anda yang untung. Okey, kepada adik-adik semua Politeknik, saya ucapkan selamat maju jaya, belajar betul-betul. Ingat, yang bagi rezeki Allah, yang bagi susah pun Allah. Jadi insya-Allah jika kita ingat pada Allah, Allah ingat pada kita. Jika kita buat perkara-perkara yang baik, perkara yang baik juga akan datang kepada kita. Banyak sangat cara, banyak sangat tip, banyak sangat ilmu untuk mencapai rezeki yang murah, untuk berjaya dalam hidup, untuk maju dalam perniagaan, insya-Allah. Tapi bermula dengan 5 dulu. Kalau 5 ni anda tak boleh buat, jangan harap, jangan mimpilah yang lain. Tapi insya-Allah jika 5 ilmu ni anda boleh buat dengan konsisten, insya-Allah kejayaan Allah akan pinjamkan kepada anda, sukses yang sangat sukses, melebihi orang-orang lain, insya-Allah. Anda akan bersama dengan orang-orang yang berjaya, yang Allah kurniakan sukses kepada mereka juga, insya-Allah. Terima kasih kerana menonton. Saya Muhammad Azrizal Aziman. Saya pengarah syarikat Mahwah Engineering Malaysia Sdn Bhd. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar terbaik di Asia, best seller selama 6 tahun berturut-turut. Saya pakar elektrik, saya pakar solar Malaysia. Terima kasih. Terbaik.